hari ni kita nak bersembang pasal bahasa Perlis, okey? Bahasa Perlis yang bahasa ada orang kata bahasa Perlis ni bahasa yang cukup loklang, ada orang kata bahasa Perlis ni terlalu kasar, ada orang kata bahasa Perlis ni terlalu lembut, dan ada juga yang bahasa Perlis ni orang kata bila kita bercakap dengan orang Perlis, bila dia bercakap sikit dengan kita, dia bagi sikit bahasa tu, kita dah terasa hati. Okey, bahasa Perlis yang saya nak cerita hari ni, sudah tentulah kalau bercerita dengan saya ni, kita bercerita pasal makanan yang di Perlis. Tapi saya akan sebutkan, orang Perlis suka sebut makanan-makanan ni dalam bahasa mereka. Makanan yang cukup popular di Perlis adalah, antaranya adalah laksa. Laksa ni kalau di Perlis, okey, di sebelah-sebelah Kuala ataupun orang panggil Kuala, belah-belah Kuala Perlis, belah-belah Kuala Sungai Baru, belah-belah Kuala Sanglang, tapi yang lembutnya ataupun yang pekatnya adalah di sebelah Kuala Perlis, dan ada kelembutan bila dia nak sebut dia punya laksa tu. Contohnya, laksa kalau nak minta di Perlis, dia kena sebut bahasa alunan dia tu cukup halus, ataupun dia ada irama dia ada rhythm dia. Contohnya laksa, okey, laksa mana? Laksa Kuala. So itu bahasa-bahasa yang selalu kalau kita pergi ataupun kita sampai ke daerah itu ataupun ke Kuala Perlis, dia punya kelembutan dia tu ada. Nak makan apa? Nak makan laksa mana? Laksa Kuala. Tu dia punya lenggok dia tu. Dalam laksa dia ada adunan dia, iaitu dia pakai tepung beras ataupun tepung gandum. Dia ada dua laksa yang di Perlis ni. Okey, kalau pergi ke sebelah Kuala Perlis, dia ada dua laksa, iaitu laksa tepung beras dengan laksa tepung gandum. Tetapi dia tak sebut tepung, dia sebut tepun. Nak makan apa? Tepun gandum. Laksa mana? Laksa tepun gandum. Sebab G dia tu hilang. Mungkin G tu dah dihantar ataupun dia lempang pergi ke belah Terengganu. Tu yang hilang dia punya G tu. So antara yang menu-menu yang popular yang di Perlis, laksa. Okey, kita nak makan pulut apa? Pulut udang. Pulut udang tu kalau sebelah-sebelah selatan ni dia panggil pulut panggang, yang ada dalam tu inti kelapa. Kalau di sini dia panggil nyok. Inti nyok. Bila kena laksa tu, laksa kalau Perlis dengan pulut udang cukup sedap. Satu lagi dia panggil apa? Spera. Spera tu dia macam karipap. Dia macam karipap. Kadang-kadang orang kata ni spera bukan karipap. Membezakan karipap dengan spera tu adalah inti dia. Kalau spera dia punya inti dia adalah inti nyok, ataupun inti dia macam kita makan cucuk badak. Makan cucuk badak tu inti dia lebih kurang macam tu. Tapi insya-Allah kalau sampai ke Kuala Perlis ataupun sampai ke Perlis minta laksa, cuba makan, tengok laksa tepun gandum ataupun tepun beras dengan spera ataupun pulut udang. Di Kuala Perlis ni kuah dia cukup pekat, cukup sedap. Selalunya pengusaha laksa di Perlis ni dia pakai ikan kembung ataupun ikan selayang, ataupun dia panggil ikan sarding. Cukup sedap. Tapi kalau zaman-zaman dululah 80-an 90-an dulu, depa kata apa? Depa kata kalau main Perlis ni kena makan laksa belut. Sepanjang saya duduk di Perlis ni 30-40 tahun ni, tak pernah lagi saya jumpa laksa kuah belut, ataupun depa kata kalau nak bagi kuah tu pekat kena masuk tisu. Sebenarnya itu dakyah yang fitnah sahaja. Tidak ada lagi orang kata saya jumpa di belah-belah Kuala Perlis ke, di Perlis ni, di belah-belah mana yang kawasan Perlis ni untuk pekatkan kuah kita masukkan tisu. Tak ada lagi, no. Cuma satu saja makan laksa ni yang duk kata kuah pekat tu yang pakai tisu. Tisu digunakan masa bila? Masa kita nak makan laksa lah. Masa tu bila kita makan laksa, kuah tu melekat habis di mulut-mulut. Masa tu lah kita lap dengan tisu. Tapi kalau main Perlis jangan lupa minta laksa. Jangan sebut laksa. Laksa satu